sekarang ni tengah ada isu yang besar yang sekarang ni semua orang komplain itu kan, berkaitan dengan apa? SST. Dia macam inilah. Dia ada isu yang perlu kita nak terangkan daripada sudut cukai-cukai ni. Dia satu, oleh kerana sistem negara kita ni dia mana-mana negara pun ada cukai kan. Kalau sistem kita sepenuhnya kita menggunakan sistem ekonomi dan pengurusan Islam, dan tentulah zakat, wakaf dan keseluruhannya, tetapi oleh kerana negara kita bukan mengamalkan tu, jadi dia menggunakannya cukai. Dan cukai kalau di peringkat PBT dan juga pejabat daerah, cukainya cukai pintu, cukai taksiran. Kan itu. Kalau tidak macam mana kerajaan nak mengendalikan negara kan, dan juga ni itu satu. Kemudian di peringkat persekutuan dia ada macam-macam cukai. Cukainya maknanya cukai pendapatan. Cukai pendapatan ni maknanya hasil pendapatan kita, kerajaan cukai. Mana negara pun macam tu juga. Kalau tidak memang tak boleh nak tahu macam mana nak buat jalan, nak apa, nak bayar gaji dan sebagainya. Kemudian di peringkat pihak custom pun dia ada, sebab pendapatan ni bila orang kerja, orang meniaga, dia dapat pendapatan, cukainya cukai pendapatan lah. Income tax. Jawa cakap income tax. Ya. Atuk tahu kan income tax Kalau cukai pendapatan tak apa nak tahu income tax itu satu. Income tax ni pun dia tiap tahun berubah lah, ikut daripada segi pendapatan kita dan sebagainya. Tapi ramai orang, kalau orang Sarawak, Tanjung Karang ni kebanyakannya tak kena lah kan. Cuma sebenarnya dia dalam income tax ni yang pentingnya kena buat laporan, bukan bayar tu soal lain. Dia melaporkan pendapatan tu dia wajib sebenarnya. Tapi ramai kita di antara kita tidak ada buat. Kesalahan yang boleh kena penjara berkaitan dengan dalam akta income tax adalah gagal melaporkan pendapatan. Isu sama ada kita kena income tax atau tidak, itu nanti ada pengiraan dia. Ada di kalangan kita menganggap bahawa pendapatannya dikurang daripada tu, tak payah lapor. Sebenarnya silap. Melaporkan tu dia wajib. Itu satu. Dia lapor ke declare? Declare jadi kita kena isi borang dan sebagainya dalam bagasi dalam negeri. Ada satu lagi di dalam negara kita ni adalah custom. Custom diraja ni, custom diraja juga kerjanya adalah dia collect. Piramli cakap import masuk. Dia tak ada ekspor. Custom ni pun dia punya prinsipnya dia macam tu, dia import. Maksudnya adalah dia kenakan cukai. Dia akan kenakan cukai ke atas barang-barang. Sebab itu kerja dia, maknanya bila barang masuk pun kena tax, barang keluar pun dia kena tax lah. Tetapi untuk barang-barang yang kita gunakan dalam pasaran kita ni, gunakan custom pun dia akan sebelum kita beli, dia akan kenakan kita cukai. Dia ada macam-macam lah. Dulu daripada namanya memang cukai barangan dan juga perkhidmatan, SST lah, Sales and Service Tax. Itu yang collect memang custom, pihak custom di Raja Malaysia. Kemudian pada tahun 2014 dulu ada pindaan dalam dalam undang-undang yang dinamakan GST, Good and Service Tax. Tetapi diimplementasikan pada tahun 2000 berapa kita pindah balik 2018, maknanya sebelum 2 tahun sebelum tu 16 2016 macam tu. Ada GST. GST ni dia dikenakan sampai ke bawah, semua orang kena bayar tax GST ni kan. Maknanya kita makan dekat mana-mana pun, beli barang apa semua aja. Itu sebenarnya kalau daripada sistem kutipan cukai ni, antara kutipan cukai yang paling berkesan ni dekat mana-mana negara memang GST lah. Itu kat satu dunia memang itu dia akan implement yang itu, sebab dia memang efektif. Maknanya daripada segi paling efektif berkesan mengutip cukai itu memang GST. Tetapi dia akan terkena pada semua orang dan semua barangan lah masalahnya. Sebab itu dulu
masa sebelum kita jadi kerajaan, kita gunakan GST tu sebagai kita punya senjata politik. GST ni menekan, GST ni Maknanya sebelum GST, SST memang dah ada. dah ada Tapi GST. jarang kita dengar kan? Cas pengguna. Memang ada. Memang ada Memang automatic. ada. SST ni memang daripada dulu. Dia sejak tahun 19 berapa dulu dah ada dah. Kemudian oleh kerana SST ni satu sistem pencukaian yang dia tidak berapa berkesan. Pada kutip cukai ni tak berapa berkesan sebab dia tak kena pada semua. Tak semua peringkat kena. Jadi GST ni diperkenalkan, dia maknanya cukai sekali semua orang kena, semua kena bayar. Sebab tu kalau kita ingat dulu dia boleh nak claim balik lah dan sebagainya. SST ni sebenarnya cukai itu dikenakan kepada pekedai, kepada pengeluar, kepada kilang. Kalau ininya sebenarnya daripada sudut tu, tetapi oleh kerana pekedai ataupun peniaga ni, dia memanglah tak nak tanggung benda tu, jadi dia tagkan dekat pengguna lah, dipindahkan lah benda tu. Dia charge lah dekat pengguna. Jadi inilah yang jadi ini. Jadi ada banyak barang yang tak kena SST ni sebenarnya. Orang kata semua barang akan kena semua. Tak semua barang. Dulu dia yang isunya bila jadi meletup balik ni, bila kita ada peningkatan daripada 6% ke 8%. Baru dia sebenarnya selama ni dah kena cukai pun. Dia sebenarnya peningkatan ni dia bukan benda yang barulah. SST ni bukan benda baru, benda memang dah lama. Memang dah lama. Kalau tengok ni dia memang daripada mungkin sebelum tu tidak diwar-warkan tu. Bukan tak diwar-warkan, dia tak jadikan benda tu isu. Ini yang jadikan di isu bila walaun. Bila walaun ni, bila ni dijadikan di isu. Sebenarnya jadikan isu panas. Jadikan dia isu panas. Dia cuma peningkatan. Memang ada, mana-mana pun dia akan ada peningkatan. Sebab apa? Kos semua barang ni meningkat. Jadi bila kos semua meningkat, kos kerajaan juga dia meningkat. Jadi kat mana kerajaan nak tambahkan dia punya hasil ataupun pendapatan? Melalui cukai lah. Melalui cukai. Mana-mana negara pun sistemnya begitu. Untuk kita nak harmoni negara dan sebagainya memang kena. Tetapi apakah semua orang perlu nak menanggung cukai? Itu persoalan dia. Maksudnya adakah orang permatang nak tanggung cukai semua? Apakah orang gulang-gulang nak tanggung cukai? Apakah orang sawah sepadan nak tanggung cukai, dibebankan dengan cukai? Itu persoalan dia. Jadi sudah tentulah kerajaan memikirkan yang nak kena cukai adalah kalangan yang berbelanja mewah. Maknanya yang belanja mewah dah tentulah yang ada pendapatan besar. Orang sawah sepadan dia punya pendapatannya kecil. Maknanya Dah tentulah dia beli barang-barang pun barang-barang sekadar makanan tak ada SST. Makanan-makanan asas, gula, tepung, semua beras ni dia tak kena SSD. Yang kena SSD barang-barang mewah, barang kemas, barang-barang beli jam macam Amy beli jam, macam Datuk beli jam, Datuk Zabah di jamnya mewah, kenalah. Topi macam ni, topi branded macam ni. Topi Dia yang mahal-mahal. Yang mahal-mahal. Kalau yang tahu tu hotel, main golf. Takkan orang kawas badan main golf. Tak main golf, dia tak kan. Tapi pakai topi tu, tapi topi branded macam tu kena cukai SSD. Beras tak kena ni, susu tak ada, telur tak ada, barang-barang maknanya yang orang sungai gulang-gulang makan dan seorang gulang-gulang pakai pergi masjid. Barang-barang asas tak kena. Orang pematang pakai tak kena, tak ada SSD-nya. Yang kena ni yang betul lah. Macam geng-geng Amy lah. Geng-geng Amy T20 lah, T20. macam geng Amy lah. Beli jam mahal kan. Dia sukan pun golf aja. Suka kau tengok lah. Kau Topi. kena SST 8%. Tapi tak apa lah, duit tu kembali ke kerajaan. Itu macam yang isu yang besar yang banyak dimainkan oleh walaun ni berkaitan dengan bil elektrik. Dia kata nanti bil elektrik semua ni nak kena
tidak kena ni. Orang pematang ke gulang-gulang sawah seberan bayar bil elektrik dan dengan adanya SST dia kata. Tak ada. Yang naik daripada ni bila kita menggunakan kadar tu melebihi daripada 600 kilowatt sahaja. Takkanlah orang sungai gulang-gulang pakai elektrik banyak tu, kan? Saya ada guna. Dia kadar yang itu biasanya kilang ataupun premis-premis bangunan-bangunan perniagaan. Memanglah gunakan yang tu. Kalau tak ada kan. Air tak ada. Tak ada swimming pool. Ada swimming pool. Yang ada swimming pool, Amy ada swimming pool. Swimming pool terbuka. Air hujan. Oh, yang tu tak kena SST tak kena. Yang nak berenang pun tak kena. Tak ada. Tu maknanya macam itulah. Maksudnya sekarang ni yang penting pada kita ni, kita nak fahamkan kepada jangan semua isu daripada apa yang dibuat oleh Walaun khususnya lah. Kan, Walaun ni memang kerjanya buat buat onar tau. Kan, hari Jumaat pun dia suka buat onar. Kan, jadi satunya kena bagi maklumat, khususnya bila dia jadi ahli parlimen, jadi ahli Dewan Negeri atau jadi pemimpin masyarakat ni, kita kena bagi maklumat tu yang tepat. Kan, maklumat tu mesti tepat. Jangan isunya berkaitan dengan cukai. Cukai semua negara, semua kerajaan akan ambil. Apakah kalau nanti dia ambil, dia jadi kerajaan dia tak ambil cukai? Tetap kena ambil cukai. Tetapi kaedah mengambil tu, suasana tu dia akan berbeza antara satu dengan yang lain masa. Jadi itu antara benda yang kita nak sebut. Isu pasal SST. SST ni bukan baru. Seolah-olahnya semua orang menganggap bahawa SST ni satu benda baru. Padahal sejak tahun zaman atuk nenek tu dulu dah ada SST dah. Cukai ni memang ada. Semua barang dah ada SST, kan? Tak ada. Semua memang pengeluaran memang dah ada cukai dia. Kira ada pendapatan, dia ada cukai dia. Sebab itu kita minta sangat tu, kan. Kita mintalah, kita jadi pemimpin, kita kena ada tanggungjawab. Kita jadi orang tua, kita ada tanggungjawab. Kita jadi apa pun, maknanya pertamanya jangan sebar fitnah. Itu Walaun buat. Itu lain masalah. Dia kupas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya diakhiri dengan Sadaqallahul Azim. Tapi tengah-tengah kupasannya semuanya tu dia membuat onar. Dia kalau kat parlimen tu dia mengelirukan dewan lah. Mengelirukan. Tapi yang saya heran yang ni saya pun nak ni dengan speaker. Speaker kadang-kadang garang juga. Speaker tu kawan saya juga tu, kan. Tapi garang bukan main. Tan Sri Johari Abdul. Sepatutnya diorang ni kena apa daripada dewan, sebab betul lah dia memang dia buat strategi. Saya tengok dia buat strategi. Dia cakap benda dia buat fitnah, lepas tu last sekali tarik balik dia main tarik balik. Tapi yang penting dekat sini adalah bagi walaun pengikut dia menggunakan itu sebagai isi dia. Di bawah tu, dan dia cut benda tu untuk disebarkan. Dia tak sebut yang hujungnya dia minta maaf. Jadi yang ini saya nak minta, kalau dapat speaker dewan menggunakan akta juga dengan menteri apa jaga kita punya penerangan? Menteri kawan kau tu juga tu lebih Fahmi Badin. Gunakan, tak boleh gunakan bahan, maksudnya yang ada kat dewan tu yang di hujungnya dia minta maaf tu untuk disebarkan. Tak ada. Sepatutnya digunakan. Masalahnya sekarang ni macam semalam ke yang siapanya Saipul, kan, disebut balas di hujungnya dia minta maaf. Tetapi yang digunakan, yang disebarkan tu yang awal tu. Jadi apa maknanya? Apa maknanya mohon maaf tu, sedangkan benda tu. Jadi seolah-olahnya tu, kan, seolah-olahnya memang itu strategi yang digunakan. Dia kata apalah nanti speaker minta tarik balik, speaker minta mohon maaf, kita tarik balik lah. Tarik balik memang dekat dalam dewan punya apa tu dia tarik balik. Tetapi masalahnya benda tu tersebar. Video tu dah tersebar. Yang itulah yang digunakan oleh dia punya untuk disebarkan. Jadi tengok diulas. Kalau kita tak percaya, malam-malam, contohnya hari ni tak ada sidang dewan, kata nanti sini ada sidang dewan. Kita tengok kalau ada benda fitnah, kita tengok malam tu dari dekat TikTok di live tu, dia akan ulas yang itu.
Jadi yang ini kita nak minta kalau dapat kan. Kita minta speaker Dewan Rakyat, speaker Dewan Negara juga. Oh kita pun speaker juga. Kita jangan main-main. Walaupun kita duduk kat kedai kopi ni, kita pun ada kuasa juga. Kita minta menteri supaya melarang untuk menggunakan bahan-bahan ucapan ke transkrip ke apa benda tu yang telah ditarik balik dekat dewan itu. Sebab benda tu tak betul. Dia shooting dia benda tu. Kan? Maksudnya bila dia tarik balik, dia punya ayat ucapan tu semua tak betul. Betul? Betul. Maksudnya kena delete semua Kena lah. delete semua. Tapi masalahnya yang tu digunakan tu. Yang inilah saya minta supaya orang Tanjung Karang ingat. Kita pun tahu juga ni kan. Kita ada tengok TikTok. Ni ingat dia orang tak tahu. Kita pun pakai edit. Jadi kalau sebut tentang, kita minta jugalah pemimpin pembangkang pun kena realistik, dan dia kena menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Kita dulu pun pernah jadi pembangkang, tapi kita hentam benda yang memang salah. Rasuah, penyalahgunaan kuasa, apa lagi ni? Itu yang kita hentam. Kan? Ni bagi tak betul, kita ni. Benda yang kerajaan buat betul, kita diam. Kan? Kita sokong, bukan kita tantang je lah. Kita tak cakap, kan? Tapi kita tak sentuh. Mak-mak yang betul tu biarlah. Tak apalah, rakyat nikmati kan. Tapi yang tak betul, agihan, kita kata harap ni, semua kita hentam. Ini benda yang elok, kan? Tambah baiklah, janganlah bendanya sampai kita menjadi orang yang begitu sekali. Benda yang apa masalahnya tentang nak bagi bantuan, tentang subsidi bersasar berkaitan dengan menambah baik daripada sudut ekonomi, apa salahnya kan? Kalau kita tak setuju, kita diam aja. Jadi itu antara itu. Jadi terima kasih banyak Mi hari ni kan. Nanti kita pergi cari makan yang apa tu ni. Kita cari makan yang bayar SST lah. Kita tolong kerajaan. Nanti Alah, makan aircon tu sejuk-sejuk. Bukan selalu. Sekali-sekali. Asyik makan kat tepi sawah je, tak kena SST, tak tolong kerajaan. Jadi itulah, nanti kalau bawa lah dia sekali. Bawa macam mana menikmati makanan yang kena SST. Rasa dia lain tu. Rasa dia lain. Sedap. Sejuk. Okey, hari ni nak pergi sembahyang Jumaat lepas ni. Nak sembahyang Jumaat dekat Putrajaya. Hari ni sembahyang dengan PMX. PMX sebab apa? PMX baru balik daripada Australia, dan ada beberapa cerita berkaitan dengan pelaburan-pelaburan baru. Walaupun dia orang semua macam-macam, tapi PM pergi sana mengikat pelaburan-pelaburan. Nanti kita dengar lepas Jumaat nanti. Okey, terima kasih banyak Dok. Terima kasih Mi. Nanti kita jumpa lagi makan dekat restoran yang ada SSD.